Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi kita mula balik kitab hadis kita ni, kitab Mawa'idul Asfuriyah yang mengandungi data 40 hadis serta fawaid, faedah-faedah tarikh dan hikayat sufiyah. Kita sambung lagi pada muka surat 11. Kalau kita lama saya. Surat betul 11 Kalau kita ni surat 24. Muka surat 24. Hukiyah betul An Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Hukiyah. Ada cerita masalah apa kita ni? Jadi kita ada cerita pada masalah hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ni menyatakan pada tentang hadis berkenaan tentang, kita belajar sebelum ni, berkenaan tentang orang yang sedekah. Orang yang sedekah tu ganjarannya berganda. Itu kita dah bahas. Lagi pula yang orang sedekah tadi tu dapat memerdekakan akan orang yang orang sedekah tu seolah-olah kata dia tu memerdekakan hamba. Lagi pula sedekah tu dapat menolakkan bala dan mendapat menambahkan di dalam umur. Itu sebut dalam hadis Nabi. Kita maklum. Kemudian ada cerita pula. Ni cerita yang sedap ni. Dia biasa kalau ada cerita-cerita ni dia seronok sikit. Seronok mendengar lah. Jangan kita hanyut sudahlah. Hukiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dihikayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna imra'atan atat ila Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya perempuan, ada seorang perempuan, atat datanglah ia seorang perempuan ila Nabi alaihi salatu wassalam, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa qala ya bisat,
Ada waqat nak ke qad saja? Qad saja. Kalau moleknya jadi atamah waw waqat. Padahal padahal waqat tambah waw. Padahal ya bisat. Asal ya bisat ni kering. Tapi bukan kering tangan. Dia jadi kaku. Dia macam jadi apa panggil? Jadi tangan jadi keras. Tangan jadi keras. Jadi kaku. Dia tak boleh gerak tangan dia. Kita panggil apa? Bukan koma, panggil apa? Dia jadi kaku, yabis. Jadi keras, jadi kaku. Kejang Tengok. ke Ustaz? Kejang. Apa? Kejang ke? Keras, Bukan, mengeras dia bukan kejang. Dia tiba jadi keras. Dia kejang tu lah. Jadi kaku. Waqad yabisat yadaha al-yumna. Padahal sesungguhnya telah jadi kakulah ia perempuan tadi akan tangannya, tangan perempuan tadi al-yumna yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan tu dia keras, kaku. Ada cerita tu. Faqalat, dan maka berkatalah ia perempuan tadi tu, ya Rasulullah, ud'u Allah hatta yusliha yadayya wa yu'idaha ila al-halatil ula. Ni tengok. Dia pergi jumpa Rasulullah nak minta Rasulullah doa tangan dia tu jadi baik balik. Berkata perempuan tadi, ya Rasulullah, ud'u Allah, berdoalah oleh engkau kepada Allah Ta'ala. Berdoa tu hatta yusliha, sehingga membaiklah ya Allah Ta'ala akan tangan aku. Wa yu'idaha, atau pada yusliha. Dan lagi lah, sehingga mengembalilah ya Allah Ta'ala akan tangan aku ni, yadaya tu, ilal halatil ula, pada kelakuan yang pertama. Pada kelakuan yang mula-mula. Apa kelakuan mula? Pada kelakuan sihat lah. Dia minta Nabi, dia minta Nabi tu doakan dia lah. Tangan tu jadi baik. Tengok. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Maka berkatalah bagi perempuan tadi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kata apa? Malazi aibasa yadaki. Dia kata. Malazi. Apakah perkara yang menjadi kakulah ia perkara itu akan tangan engkau. Perkara apa yang buat jadi tangan kau tu jadi kaku? Kata. Macam mana tangan kau tu tadi boleh jadi kaku, boleh jadi keras? Rasulullah tanya dia balik. Qalat. Kitab tu qalat ke kultu? Qalat. Kitab kita ni, kitab saya ni dia kata kultu pula dah. Tak kena tu. Qalat, berkata ia imra'ah tadi. Dia nak cerita lah ni. Dia nak mula cerita lah ni. Apa sebab tangan bila kerah tadi tu ajaran lah. Berkata ia imra'ah. Dia kata apa? Tengok. Ra'aitu fi manami ka'annal qiyamata qad qamat. Allah Akbar. Nampaklah aku, bermimpilah aku di dalam tidur aku. Ra'aitu dengan mana? Mimpilah. Ka'annal qiyamata, seolah-olah bahawasanya hari kiamat itu qad qamat. Sesungguhnya ada ia hari kiamat. Dia mimpi tu nampak hari kiamat. Ini salah satu tafsir mimpi ni. Kalau esok kalau siapa mimpi ni boleh nampak ni tafsir mimpi ni. Wal jahimu su'irat. Wal jahimu qad su'irat. Dan neraka jahim itu sesungguhnya digelegakkan, dinyalakan.
Dia nampak apa api neraka dinyalakan. Wal jannatu uzlifat. Dan bermula syurga itu. Dia mimpi ni. Uzlifat. Disediakan akan syurga itu. Dia nampak syurga. Wasarat an-naru audiyatan. Dan jadilah api neraka itu audiyatan bernyala-nyala. Oh, tu dia. Nampak tu nyala-nyala. Apa orang kata nyala-nyala, nyarak lah. Ha. Fara'aitu fi wadin min audiyati jahannam. Maka melihat aku di dalam wadin, kalau orang tani panggil carak. Wadin ni panggil, nak panggil apa wadin ni? Siap lah. Dulu ngaji, dia panggil carak. Kalau orang tani panggil. Carak ni, dia bukan telaga, dia macam paya tak paya. Panggil apa? Panggil apa ye? Wadin tu macam lembah itu, Ustaz. Macam lembah lah. Lembah. Lembah. Kalau orang tani panggil carak. orang Terengganu panggil carak ni. Tak bisa dengar. Panggil apa? Kalau Panggil Kelantan panggil alo. Panggil alo. Ah. Saya mengaji dengan Tok Guru Tani, dia panggil carak. Duduk dengan carak. Melihat aku di dalam satu carak daripada carak-carak Jahannam. Maksud lembah-lembah Jahannam. Suka PE. PE tak ada tubik lah. PE. Saat ni ada PE. Jadi dia tampak dalam satu lembah tu daripada lembah-lembah Jahannam. Jadi satu lembah, dalam tu ada banyak api neraka. Jadi api neraka tu banyak. Dalam dia pergi masuk api neraka tu, dia nampak ada lembah macam-macam lembah. Tengok. Baik, kemudian. Kemudian tengok. Fara'ai tu, dia tengok siapa? Walidati akan ibu aku. Dia mimpi, dia tengok. Ibu dia tu ada dalam satu lembah. Daripada lembah-lembah neraka tadi tu banyak. Tapi ibu dia duduk dalam tu satu tu. Apa sebab duduk dalam tu? Tengok. Wa fi yadiha kit'atun min syahmin. Wa fi yadiha al-ukhra khirqatun saghiratun. Tu dia. Dan sabitlah pada tangannya, tangan ibu aku tadi tu, kit'atun, ada sepotong daripada lemak. Nampak lemak tangannya tu, dia pegang lemak. Tangannya sebelah. Wa fi yadiha al-ukhra khirqatun saghiratun. Dan sabitlah di dalam tangannya. Tangan ibu aku tadi tu, walidati tu. Al-ukhra, tangan yang lain. Boleh jadi tangan kiri. Khirqatun saghiratun. Ada satu kain perca yang kecil. Tak tahu lagi cerita, tak tahu lagi ajar mana ni. Dia nak cerita apa ni. Tapi saya dah tahu dah, saya dah baca dah. Tengok. Tattaqi biha. Yang memeliharalah ia ibu aku tadi tu. Biha bi khirqatin. Jadi ibu aku duk jaga apa kain perca tadi yang kecil tadi tu. Dia duk pegang tu lah. Hak tu selamat tu. Tengok. Duk jaga tu minanna daripada api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya duk jaga tu maksudnya kain perca tadi tu maksudnya bergantung pada perca kain tu. Maksudnya ibu dia duk bergantung dengan kain perca tadi tu. Dia pegang tu yang selamat tu. Yang lain semua habis lah. Kena api, hak tu tak kena api. Tu nak cerita. Hak pegang kain perca api tu dia tak kena api. Hak lain semua kena api. Hak tu yang selamat tu. Apa dia kain perca tu nanti tengok saya lagi. Baik. Qultu. Berkata aku. Tengok
Kitab tu fakultu ke kultu in. Kultu. Moleknya fakultu. Tambah fa satu. Fakultu, maka berkata aku. Laha bagi ibu aku. Nampak. Bukan fakultu tu, kultu betul dah in. Kita tak kena. Kultu, mali araki ya ummahu fi hazal wadi. Bermula apakah sabatali yang sabit bagi aku ni? Araki, aku melihat akan kau ya ummahu, wahai ibu aku. Fi hazal wadi, di dalam ini lembah. Dia tanya mak dia, aku nampak engkau ni, ibu dalam lembah ni. Sebab apa? Wa kunti walhal, adalah engkau ni muti'atan li rabbika. Li rabbiki, tak kena. Wa kunti muti'atan li rabbiki. Padahal adalah engkau itu taat bagi Tuhan engkau, wahai ibu. Engkau tak tinggal semayang, ibu. Dia kata engkau ni taat pada Allah Ta'ala, Tuhan kau. Ada salah apa engkau ni dalam lembah ni? Dia kata dengan kita. Lepas tu dia kata, waradin anki zaujuki. Dan kau ni pula, redalah daripada engkau tu suami kau. Nak kata dia buat derhaka kat suami dia, tak ada pula. Nak kata dia tak taat pada Tuhan tu, tak juga. Tapi macam mana boleh duduk kat sini ni? Dia muskil ajar anak. Anak dia tu muskil. Pelik. Nak kata mak aku ni melawan ayah aku, tak juga. Nak kata ayah mak aku ni berdosa kat Tuhan, tak juga. Dia semayang jaga. Dia tengok. Faqalat, maka berkata ia waladati, ibu aku tadi. Ya ibnati, sabit bagi aku ni, wahai anakku. Wahai anak perempuan aku. Inni kuntu bakhilatan fid dunya. Allahu Akbar. Sesungguhnya adalah aku ni bakhil di dalam dunia. Sebab tu boleh masuk dalam wadi tu. Sesungguhnya aku ni bakhil, kedekut, kupik dalam dunia. Fahaza, maka bermula ini maudhi'i. Al-maudhi'u, tempat ni. Maudhi'ul bukhala'i, ialah tempat bagi orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah min zalik, tak jauhlah kita. Lepas tu tengok. Anak dia bertanya, faqultu laha, maka berkatalah oleh aku baginya, bagi ibu aku tadi. Ma hadhihi syahmatun wal khirqatu tu. Bermula apakah ini lemak duk tangan dia tadi tu. Dan kain perca allatani, yang bermula melihatlah aku akan kedua-duanya tadi tu, fi yadaki, di dalam tangan kau. Jadi dia tanya mak dia, tadi tu nampak ibu, Sa'di tadi tu nampak tangan sebelah tu dah pegang kain perca. Sebelah satu lagi tu dah pegang lemak. Ngapa dia tu, ibu? Dia tanya. Apa dia tu, ibu? Qalat, berkata ia ibu aku tadi. Hazi sadaqatu allati tasadaqtu bihima fid dunya. Allah Akbar. Bermula ini sedekah ni. Bermula ini apa? Ini yang hazi ai. Hazi syahma wal khirqatu tu. Ialah as-sadaqatu, ialah sedekah. Sedekah allati tasadaqtu. Sedekah yang aku telah sedekah dengan kedua-dua tadi tu di dalam dunia. Dia sedekah tak banyak ajar mana. Sedekah sikit lah. Tu dia boleh pegang tu dua tu. Tu tengok. Wa ma tasaddaqtu fi jami' umri. Dan tidak bersedekahlah oleh aku pada sekalian umur aku, illa bihazil khirqati wa syahmati. Melainkan dengan ini khirqah dengan syahmah.
Dua tu dia bersedekah. Dekat dunia itu, dia tak sedekah dua benda, dua perkara tu lah. Boleh jadi dia bagi sedekah orang makan sekali, boleh jadi dia bagi sedekah duit orang susah sekali dah. Dua tu lah. Cukup dah sedekah aku. Hak tu dia boleh pegang tu. Tu dia. Kemudian tengok. Fa'u'titu zalika. Maka diberikan akan aku, kata ibu dia. Fa'u'titu zalika. Maka diberikan akan aku tu zalika. Asyahma wal khirqah. Diberikan akan aku tu akan lemak tadi dan khirqah tadi. Habis. Fa'ana attaqi bima minan nar. Maka bermula aku ni, kata ibu dia tu, attaqi. Aku dapat memelihara dengan kedua-duanya daripada api neraka, wal azabi dan siksa, an nafsi daripada diri aku. Dua tu dia dapat. Macam mana? Ya kok. Kemudian tengok. Qultu laha. Berkata oleh aku bagi ibu aku. Aina abi? Mana bapa aku? Tengok, ni nak cerita kata nampak. Suami isteri dia tak sama. Haji Yaakob. Suami isteri dia tak sama. Ibadat suami isteri tak sama. Dia tengok. Dia tanya ibu dia. Berkata aku baginya bagi ibu aku. Aina abi? Mana bapa aku? Mana ayah? Dia kata. Qalat. Huwa kana sakhiyan. Adalah bapa engkau itu. Bermula bapa engkau tu adalah sakhiyan. Orang yang pemurah. Oh. Kata pakmu tu orang pemurah tu. Fahuwa, maka bermula ia abu tadi tu. Fi maudi'il askhiya. Adalah ia pada tempat segala orang-orang pemurah. Askhiya jamak taksir. Segala orang pemurah tu fil jannah. Di dalam syurga. Dia kata bapakmu tu duduk dalam syurga. Duduk di kalangan orang-orang yang pemurah. Fajitu ilal jannati. Maka pergilah, datanglah oleh aku ke dalam syurga. Datanglah aku pada syurga. Dia pun pergi syurga tengok. Wa iza waladi qaimun. Dan tiba-tiba bermula bapa aku tadi tu, waladi tu, qaimun. Sedang berdiri, ia bapa aku tadi tu, ala syatti hau. Ala syatti haudika ya Rasulullah. Dia kan dia duk cerita dengan Rasulullah ni. Budak ni tadi. Tu. Haji Yaakob dia duk cerita dengan Rasulullah tadi tu. Tiba-tiba dia nampak ayah dia tu duduk berdiri di tepi kolam. Kolam engkau ya Rasulullah. Dia buat apa kat tepi kolam tu? Hal keadaan. Ketika bapa aku berdiri tadi tu, Yusi memberi minumlah ia bapa aku an-nasa akan manusia. Oh, hebat bapa dia ni. Menjadi orang memang pemurah sungguh. Ya'khuzul ka'sa. Lagi pula dia panggil hal mutadakhilah. Lagi pula mengambillah ia ayah aku tadi tu akan gelas. Dia ambil gelas tu daripada siapa? Min yadi aliyin. Daripada tangan Ali. Wa aliyin min yadi Osmana. Dan Ali tu ambil daripada tangan Osman. Wa Osmana min yadi Umar. Wa Umara min yadi Abi Bakr As-Siddiq. Wa Abu Bakar minka ya Rasulullah. Tengok. Jadi bapak dia ambil tangan pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ambil tangan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ambil tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil daripada tangan Abu Bakar. Abu Bakar
saya nak Abu Bakar ambil tangan daripada engkau, ya Rasulullah. Budak tu tengok dalam mimpi dia. Allahu Akbar. Ha. Fakultu, kataku pula, ya Abi. Ha, tengok. Dia cerita kat bapak dia. Wahai bapakku, inna waladati. Sesungguhnya ibu aku. Ha. Inna waladati. Kena redak. Wahai bapakku, inna waladati imra'atuka al-muti'atu. Dia cerita kat bapak dia. Inna waladati. Kena redak ni. Lepas tu. Imrotaka. Imra'atuka. Dah. Nak cerita. Sesungguhnya walidati. Walidati tu mak dia lah. Ibu aku tu. Sesungguhnya ibu aku tu. Ya, siapa ibu aku? Badal. Imra'atuka. Perempuan engkau. Apa perempuan engkau? Isteri engkau lah. Dia beritahu kat bapak dia. Ibu aku tu. Bini engkau tu apa? Soalan kata gitulah. Harap bapak kata. Bapak, ibu tu. Dia cakap itu je. Tapi kata imra'atuka tu. Al-muti'atu. Ialah orang yang taat bagi Tuhannya. Tuhan bagi walidati. Waradita anta. Dan dia tu redha daripada engkau. Maksudnya dia taat pada engkau, anta. Namanya takkik. Dan dia redha engkau daripada. Dan waradin anta anha, anil imra'ah. Dan imra'ah tu dia redha. Maksudnya, dia tu taat pada engkau. Anta tu siapa tu? Bapak dia lah, anta tu. Dan dia redha pada engkau. Tapi, wahiyya padahal walidati tadi fi wadi kaza fi jahannam. Di wadi seperti itulah kaza fi jahannam. Macam tak? Mana tadi? Wahya walidati fi wadi kaza fi jahannam. Sebab seperti itulah di dalam syurga. Seperti itulah kaza ai. Kawalidati itu fi jahannam. Di dalam syurga lah. Di dalam api neraka. Wa anta, dan bermula engkau, wahai bapa, tuskin nasa min haudin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kau pula, ayah, menuanglah, memberi minumlah engkau akan manusia daripada kolam Nabi. Dia kata kat ayah dia, ibu tu duduk kat api neraka. Engkau tu beri minum dekat manusia dekat sini. Seolah-olah kata dia nak tanya bapak dia tak boleh tolong ke mak dia tu. Tengok. Tak boleh tolong dah. Ni tengok. Tengok. Wahya, dan bermula ia. Walidati tu. Wahya, dan bermula ia. Walidati tu atusyanatun. Atusyanatun ke atusyanahu? Atosyanatun. Atusyanatun ialah orang yang dahaga. Dia kata ibu aku tu orang dahaga, tak dapat minum apa. Duduk api neraka. Nah, tadi. Fa'atiha syurbatan min ma'in. Dia beritahu ayah dia. Maka hendak memberilah oleh engkau, wahai ayahku, akan ibu aku tadi tu, syurbatan min ma'in. Akan satu teguk daripada air. Kata ayah, tolonglah bagi air dekat ibu tu. Duduk dekat api neraka tu. Faqala, ayah dia kata apa?
Berkata ia, ayah dia tak Abi tu. Tengok dia kata apa. Ya ibnati, wahai anak perempuanku, inna walidataki, sesungguhnya ibu kau tu fi maudhi'il bukhala'i wal usati wal musdibina. Allah Akbar. Tengok dia beritahu. Dia kata mak kau tu, dia duduk tempat orang bakhil, orang yang derhaka, orang yang berdosa. Nak duduk lagu mana? Nak duduk kat syurga. Allah Akbar. Na'udzubillah, minta jauh lah. Betul, kadang-kadang kita tengok perwatakan kalau orang ni biasa tengok lah. Kadang orang duk cerita kat kita, kadang dia cerita ayah dia tu pemurah. Kadang ayah dia kedekut, mak dia pemurah. Kadang-kadang dua-dua pemurah ada juga. Ada juga kadang-kadang salah seorang. Bini tak pemurah, suami pemurah. Suami tak pemurah, bini pemurah. Ini ada juga. Banyakkan lagu tu lah. Kalau dua pemurah tu jangan. Kawan tu seorang bini nak keluar duit. Berapa keluar duit banyak tu? Kok tu pula dah. Kawan tu jadi pemurah. Ni sebab ni kan dia nampak ni. Ni cerita ni ada ni. Ni boleh cerita kat orang awam ni. Takut kat orang boleh. Wa anna Allah Ta'ala. Tengok ni disebut ni. Ayah dia kata. Sesungguhnya Allah Ta'ala harrama ma'a qaudin Nabi alaihi salatu wassalam alal bukhala wal usati wal muznibin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan, menegahkan, Allah Ta'ala akan air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas orang-orang yang bakhil, orang yang derhaka dan orang yang berdosa. Orang yang bakhil, kena ingat 3 orang ni. Orang yang bakhil, orang yang derhaka dengan orang yang berdosa, dia tak dapat minum air kolam Nabi. Qalat. Anak dia tanya pula. So bagi juga. Tengok ni. Berkata ia anak dia tadi. Fa'akhaztu minhu. Anak dia nak pergi ambil sendiri Anak dia nak pergi ambil sendiri. Tak puas hati ayah tak boleh tolong, dia nak tolong. Maka mengambil oleh aku minhu min haudin Nabi. Ka'san akan 1 gelas. Bikafin dengan tangan. Dengan tapak tangan. Dia ambil 1 gelas dengan tapak tangan. Ajar mana? Anak dia tak puas hati lah. Allah, ayah tak boleh tolong ibu Tak apalah, kita nak pergi tolong anak, nak tolong ibu. Nak pergi ambil sendiri lah. Dia kata. Kita tahu dah, orang yang kedekut tak dapat minum air. Apa dia nak juga. Fa'akhaztu minhu ka'san. Mengambillah oleh aku. Budak tu ambil lah. Minhu daripada kolam Nabi tadi. Min khawdin Nabi. Ka'san akan 1 gelas. Bikafin. Dengan tapak tangan. Mima'in daripada air. Sebab apa tu? Li'ashrobaha. Supaya aku nak memberi minum. Akan dia. Akan ibu aku tadi. Walidati tadi tu. Jaga domain boleh. Ayin. Lepas ni boleh baca kat orang. Habis ni baca boleh baca kat orang pula. Fasaqaitu biha. Maka memberi minumlah aku biha. Dengan ibu aku tadi tu. Tak kena. Fasaqaitu biha. Maka memberi minumlah oleh aku biha bikaksan. Akan umi aku. Dia pun ambil air tadi bagi kat ibu dia. Tu dia. Falamma syarabat. Maka tak terkala minum ia ibu dia tadi tu. Sami'tu. Tak terkala minum, jawab lama. Sami'tu, mendengar oleh aku akan 1 suara. Dengar 1 suara. Bila dia bagi mak dia minum air tu, dengar 1 suara.
Yaqulu, berkata ia suara tu. Aibasallahu ta'ala yadaki. Oh, tengok. Mudah-mudahan mengeraslah, melumpuhlah oleh Allah Ta'ala di atas tangan engkau, wahai budak. Oh, ada satu suara. Bukan suara Tuhan, Allah Ta'ala jadikan sesuatu tiba-tiba dengan suara. Budak, mudah-mudahan tangan kau tu jadi keras. Jikta saqaital asiyata al-bakhilata. Jikta. Datanglah oleh engkau. Saqaita. Maksudnya datang ni, maksudnya dia tanya, engkau tu datang dan kau memberi minum al-asiyata, dan kau memberi minum akan orang yang derhaka, lagi pula yang bakhil. Memberi minum tu min audin nabiyyi alaihi salatu wassalam, daripada kolam Nabi. Tu suara tu beritahu. Kata engkau datang, kau bagi minum pada orang buat maksiat, orang yang bakhil daripada kolam Nabi. Fantabahta. Kena tak? Fantabah tu. Maka memberi perhatianlah oleh aku. Bila dengar tu, budak tu kata, tiba-tiba dia beri perhatian lah. Fa'iza, maka tiba-tiba iza fujaiyah yin. Fa'iza, jadi bermula tangan aku itu, ya bisat, jadi kaku ia tangan aku. Sebab iza fujaiyah, la tadkhulu illa ala jumlatul ismiyah. Sebab ni, iza fujaiyah, dia tidak masuk melainkan jumlah ismiyah. Maksudnya kita kata, jadi bermula tangan aku tu, jadi kaku. Faqala laha. Lepas tu jumpa Nabi lah. Maka berkata oleh perempuan tadi tu, budak tadi tu. Berkata bagi perempuan tadi tu oleh Nabi SAW. Adarra biki bukhlun walidatiki fid dunya fakaifa laha fil uqba. Dia kata gitu. Nabi sebut. Kata Nabi apa? Adarra, telah memberi mudaratlah dengan kau tadi oleh bakhil bagi ibu engkau di dunia. Engkau jadi mudarat. Kau dah tahu dah ibu kau tu bakhil. Fakaifa laha fil uqba. Maka bagaimanakah bagi ibu kau tu di dalam akhirat? Dia nak cerita apa? Nak cerita kata ibu kau tu dekat dunia pun dah bakhil. Engkau ni memberi mudarat pada orang bakhil bagi ibu kau tu di dalam dunia. Apatah lagi kalau ibu kau di akhirat, duduk akhirat, lagi teruk lagi lah kena. Dekat dunia ibu kau dah bakhil, maka esok kalau di akhirat, ibu kau lagilah diazab lagi teruk lagi. Tu dia kata. Summa qalat. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia cerita, Aisyah cerita. Inna nabiyya alaihi salatu wassalam qad wada'a asahu ala yadiha. Nabi pun bantu budak tadilah, tangan dia duduk kaku jadi kerah. Nabi sesungguhnya Nabi tu qad wada'a, meletaklah ia Nabi akan tongkat Nabi di atas tangan budak tadi. Tangan perempuan tadi tu. Budak tu hulur tadi, tangan duduk kerah tadi. Nabi ambil tongkat letak dekat tangan dia. Faqala, berkata ia Nabi, ilahi wahai Tuhanku,
Birru'ya. Dengan mimpi yang menceritalah. Yang berceritalah ia budak tadi tu anha anir ru'ya tu. Wahai tuanku tu antusliha yadaha. Bahwasanya mengeloklah ya Allah Ta'ala akan tangannya. Mengeloklah oleh engkau akan tangannya, tangan imro'ah. Jadi Nabi minta dengan mimpi yang dicerita oleh perempuan tadi, Nabi minta bahwasanya Nabi minta pada Allah Ta'ala tu suruh mengelokkan tangan budak tadi. Kemudian fasalahat yadaha, maka mengeloklah oleh tangannya, tangan budak tadi tu, alal makani, di atas tempat tadi. Fasarat kama kanat, maka jadilah ia yadaha tadi, tangan budak tadi tu, kama kanat, seperti ada ia, seperti tangan yang asal balik lah. Seperti sedia kala balik. Kama kanat, seperti sedia kala balik. Tu dia. Jadi tangan tu jadi elok balik lah budak tu. Habis itu, jadi nak cerita kata apa? Kesimpulannya, orang sedekah ni, dia duduk dalam syurga dapat minum kolam Nabi. Air kolam Nabi tu. Dapat bagi pula. Orang lain minum pula. Tapi kalau orang bakhil, dia duduk dalam neraka jahim. Satu lembah dalam neraka jahim. Na'udzubillah min zalik lah. Tu dia. Habis itu. Dia kata, Al-haditsus sani asyara an Ikrimata radhiyallahu ta'ala qala su'ila Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala umma qalu qauli ta'ala wa naza'na ma fi sudurim min ilmin. InsyaAllah tambah lagi esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ustaz, yang kata ai basallahu ta'ala yadaka tu jiti saqaiti al-asiyata bakhilata tu, jumlah sampai habis tu boleh kita kata tu jumlah ni ke, jumlah ilak bagi ai basallahu? Sebab apa boleh kata Allah Ta'ala jita, tak kena tu jumlah ilat. Nak ilat macam mana ya? Elak sebab apa Allah mengeraskan tangan dia tu? Kerana mendatang oleh engkau. Kalau nampak jumlah kena, tapi kita nak buat jumlah tu, nak buat i'rab jadi apa tu? Nak i'rab jadi ilat tak sedap. I'rab jadi apa ya? I'rab jadi hal. Dia i'rab jadi hal. Nampak lagi? Dia jumlah tu jadi i'rab jadi hal ni. Tengok kita mantik Soal apa ya? Surah uh, 15. 15. Aqsamu murakkabi. Itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat 15 ajarana. Bismillah. Saya punya 14. 14 lepas diagram. Iksamul murakkab. Aqsamul murakkab, bukan isam. Aqsam. Murakkab.
Ha. Musa 14 tu. Tengok ada setengah tu kitab Musa 14. Lut, Musa apa Lut? Kitab baru kitab lama? Surat 15. 15 dah. Tengok. Aqsamul murakkabi. Bermula bahagian-bahagian murakkab. Ni murakkab ni bukan murakkab jahil murakkab tu kan. Tak tu dah. Dia nak cerita murakkab tu apa dia. Ni yang lupa masalah lah. Jadi dulu kita dah bahas lah. Dia lafal-lafal mufrad. Kemudian bila lafal mufrad tu dia terbagi. Dia ada begini. Dia lafaz. Bahagian lafaz tu ada dua. Ada kalanya lafaz mufrad, ada kalanya lafaz murakkab. Dia lafaz tu ada dua. Bahagian dia dulu. Ada kalanya lafaz tu lafaz mufrad, ada kalanya lafaz murakkab. Kalau lafaz mufrad, dia tidak ada juzuk bagi dia. Ma laisa apa? Ma laisa lahu juz'un. Tidak ada bagi itu satu juzuk yang menunjuk di atas dilalah maksudah. Itu dia panggil mufrad. Jadi mufrad sini lawan murakkab. Mufrad lawan murakkab. Dan ini dia nak bahas murakkab pula. Jadi murakkab tu bagi dua pula dah. Satu dia murakkab, ada murakkab nakis dengan murakkab tam. Jadi kalau perbicaraan ilmu mantik ni, murakkab ni dia masuk murakkab mana ni? Dia yang masuk mantik murakkab khabari kan? Kalau murakkab insya'i tak masuk. Tu. Tapi kena bahas jugalah. Kita cerita jugalah dalam mantik ni. Baik tengok. Murakkab tu apa tengok depan tu. Al-murakkabu kismani. Dulu dah ada tebak ta'rif murakkab dah, Yen? Tak ada saya. Ada. Ta'rif murakkab. Adalah dulu. Dia lawan dengan mufrad. Kalau mufrad, huwa ma laysa juz'un. Kalau murakkab, ma yadullu ala juz'u. Ala juz'uhu dilalatun maksudah. Tak ada, Yen? Tak jumpa? Ada. Ada. Gaduh kata tak ada, Itu muka surah 14. Tu ada orang nak tengok murakkab. Ta'rif murakkab kita bagi tahu dulu. Dia mesti ada juzuk dia. Kalau mufrad tak ada juzuk. Tapi murakkab tu bagi dua pula. Ni nak bagi ni. Al-murakkabu kismani. Bermula murakkab itu zu kismai ni yang mempunyai dua bahagi. Nak tanggih zu lah, Yen. Nak baca itu boleh, tapi tu lah. Aku tak baca dengan nahu kena ada tu. Mana dia? Tamun. Yang ni murakkabun tamun. Dia panggil murakkab tam. Apa dia murakkab tam? Dia kalau murakkab tam ni dalam ilmu nahu, Yen, dia panggil kalam. Kalau murakkab tam dalam ilmu ni panggil kalam. Contoh kata apa? Kita kata ini. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu. Murakkabu di situ dia panggil murakkabu tam dalam ilmu mantik. Dia tak panggil murakkab nakis. Tapi ajarana saya tak main ajarana dalam matan jimiah. Saya lagi kan matan jimiah kan pelik kata apa murakkab tam nakis ni. Dia lempala orang. Tak main lah. Tapi nak cerita sini. Dalam ilmu nahu murakkab bila sebut murakkab dia panggil murakkab tam. Bukan murakkab nakis. Tengok. Luah ilmu tengok ni.
Kalau murakat nakir, dia tidak ada faedah. Macam mana? Kalau murakat tam, dia ada faedah. Tu dia. Baik. Wahwa dan bermula ia murakat tam tu apa dia? Dia banyak takrif Dia tak ada payah lagi ni. Dia bagi takrif ni. Dia masuk kuliah khamsi. Aku kata khamsu. Lepas tu masuk bab qadiyah. Lepas tu bab takrif. Dia buat takrif dulu. Payah saja tu. Lepas takrif masuk qadiyah. Qadiyah tu banyak tu. Qadiyah syaftiyah, muttasilah, qadiyah syartiyah, mufasilah. Banyaklah. Habis. Tengok ni. Murakat tam tu panggil apa? Wa huwa ma afada fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha. Nahu izdaharul Islamu fil asr al-Abbasi. Abu Ja'far al-Mansuri muassisun ad-daulah al-Abbasiyah. ma afada barang yang memberi faedah lah ya barang faidatan akan sebagai faedah yahsunu sukutu 'alaiha, yang eloklah oleh diam di atasnya, di atas faedah tu. Maksudnya apabila kita dengar tu kita faham dah. Maksudnya kita diam tu elok dia diam, maksudnya perkataan tu memberi faedah. Apa semua memberi faedah? Jarana maksudnya kan gini. Kita kata gini, qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Kita dengar. Kita tak ada bertanya apa dah. Kita faham tu, dengar tu faham dah. Itu kan yahsunu sukut. Memberi faedah akan baik oleh diam di atas faedah tadi. Macam ni contoh. Tulis itu. Yahsunu sukut ay sukutul mutakallimi. Eloknya oleh diam bagi kena tak? Sami' tak? Sami'. Yahsunu sukutul sami'. Yang elok diam oleh orang yang mendengar. Bukan mutakallimi. Sami'. Macam mana contoh? Nahu izdaharul Islamu fil asril Abbasi. Telah majulah oleh Islam pada masa kerajaan Abbasiyah. Saya tanya, saya beritahu ke ajar anda. Telah majulah Islam itu pada masa kerajaan Abbasiyah. Ajar anda faham tak ajar anda? Dengar tu faham tak? Faham. Ajar anda? Faham. Faham. Nak kata apa? Diam itu. Diam itu dengar, faham. Maksudnya dia macam Islam tu maju tu. Dia macam takrif kalam juga lah Ustaz. Mufidah. Murakab mufidah. Tapi dia kalau dalam Munahu. Dia kalau dalam mantik dia panggil murakkab tam. Kalau dalam tu tak ada tu murakkab saja. Tapi murakkab dalam nahu tu murakkab tam lah. Dalam ilmu mantik. Maksudnya ilmu mantik ni memberi faedah. Sama je kat takrif dia lebih kurangnya tu. Satu. Abu Ja'farin. Bermula Abu Ja'far Al-Mansur. Badal perkataan Abu. Al-Mansuru. Abu Ja'far Al-Mansur tu muassisud daulatil Abbasiyati. Ialah pengasas bagi kerajaan Abbasiyah. Bagi negara bagi kerajaan Abbasiyah lah. Abu Ja'far. Abu Ja'far Mansur dia katakan pengasas bagi daulah Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah. Saya tanya, saya bagi tahu itu faham tak Haji? Faham. Faham nak kata apa lagi? Diam je lah, faham. Faham, memang betul Abu Ja'far Mansur. Memang betul dia pun dia tu memang pengasas daulah Abbasiyah. Tahu habis itu. Nakisun. Ini tak ada. Ini tak ada memberi faedah.
Ini murakkabun naqisun. Dalam hidung Wahab ada tak Yin? Tak ada rasanya ni. Dia bahan murakkab kan, dia tak ada bahan murakkab nakis sebab nakis tak masuk dalam mantik. Dia tak ada royak asal dah. Tak ada rasanya, dia banyak pada mufrad tu. Mufrad sebab dia perbahasan mufrad. Tapi ada juga murakkab khabari. Itu perbahasan mantik. Dia panggil perbahasan maudhu'. Perbahasan maudhu' dalam ilmu mantik. Abang nanti dia bahas. Tapi sebab tu kitab ni walaupun dia ringkas, tapi meliputi semua, dia ada semua. Tu dia bagus ni, dia cerita semua. Ingat kitab ni saya nak habis kitab ni kita sama mantik lagi. Ambil di satu mantik. Habis tu ni dia faham. Lepas tu naik. Cukup lah mantik 2, 3, 4 buah kita. Lepas tu ambil tahzib ke. Cukup lah. Tahzib belum mantik. Yang karangan orang India tu. Lepas tu biasa ikut sejak setengah tu dengan Babi Sekam tu. Betul tahzib mantik? Betul lah ya? Kita sebut tahzib mantik. Yang karangan orang India betul lah? Ada 2 Ustaz. Satu lagi lah? Imam Tafazani ada buat kok. Satu lagi? Satu lagi yang adalah kita nampak ada orang India buat nampak. Satu lagi tengah jalan India tu. Tahzib mantik tu lah. Yang kulit cat hijau. Kulit cat hijau. Habis. Naqisun murakkabun naqisun wahwa ma la yufidu faidatan yuhsinu as-sukutu alaiha. Perkara yang tidak memberi faedah lah akan sebagai faedah yang memberi, yang eloklah oleh diamnya. Ini diam oleh orang yang mendengar. Maksudnya dia tak memberi faedah bagi orang yang mendengar tu. Haji Yaakob. Alaiha ala faedah, di atas faedah. Dia tak dapat ambil faedah. Jadi orang mendengar tu tak dapat ambil faedah. Contohnya, tengok ini contoh dia. Nahu al-kitabu as-sakhinu. Bermula kitab itu yang panas ia kitab. Pelik tak bunyi tu? Sakhin. Panah. Kitab yang panah. Nak cerita apa tu? Dia ayat macam tergantung. Dan dia kata, kitab yang panas tu aku jemur tadi. Tu tak apa. Ayat aku. Ni dia kata, kitab yang panas. Apa kitab panas? Faham tak ayat aku? Tak faham. Tergantung. Tak faham kata kita. Tergantung. Ni murakkab ni tapi murakkab juga. Tapi dia panggil murakkab naqis. Kurang. Kemudian ramil hijarah. Orang, ni panggil mudah-mudah finai ni. Melontar bagi batu. Tak faham dengar gitu. Melontar bagi batu. Dia nak cerita apa melontar bagi batu. Ayat tergantung. Habis itu. Aqsamul murakkabi at-tami. Bermula bahagian murakkab yang tam. Ada 2 pula dah. Ada 2 pula dah. Lepas tu dia bagi tak? Ada gambar raja tak lagi? Ada. Sebelah tu ada. Sebelah tu ada. Bermula bahagian murakkab yang tam. Tak kena bermula dah. Aqsamul murakkabi atam. Bahagian murakkab yang tam. Al-murakkabu at-tamu kismani. Bermula murakkab yang tam itu istilah, jangan cakap sempurna. Cakap istilah. Bermula murakkab yang tam itu
Zu kismaini yang mempunyai dua bahagi. Mana dia? Ni. Al-murakkabu al-khabari awil qadiyatu. Bermula murakkab khabari ataupun qadiyah. Ni murakkab khabari atau qadiyah. Jumlah. Qadiyah ni jumlah. Haji Yaakob. Wahwa dan bermula ia. Au tu dia panggil au tu nak tafsirkan bagi murakkab khabari. Apa dia murakkab khabari? Awil qadiyah. Nampak ya? Au tu nak tafsir pada kata al-murakkab khabari. Bukan ataf pada khabari tu, Yin. Murakkab khabari tu ataupun qadiyah. Qadiyah tu dia panggil tafsir bagi murakkab khabari. Qadiyah pun kita panggil, murakkab khabari pun panggil. Hak suhunya panggil apa, Yin? Hak biasa dengar. Jumlah. Dalam mantik suhu kita panggil apa? Murakkab khabari ke qadiyah? Qadiyah. Qadiyah. Boleh juga nak buat apa ni? Aku nak buat murakkab khabari ya. Ish, pelik boleh juga yang itu. Mantik panggil qadiyah pun dia juga, murakkab khabari panggil juga. Tapi tak sebut dalam Indon Bahar, dia sebut qadiyah, ya. Ni kata tak ada tu. Ni dengar murakkab khabari tak dengar. Khabari tu khabar lah Ustaz. Tapi ni istilah dia Haji Yaakob. Jadi dia nak kata nama khas murakkab khabari tu ialah qadiyah. Sama je. Cuma qadiyah tu nak tafsir murakkab khabari. Ustaz, rasanya apa? Murakkab nakis tu dia tak sebut, rasanya dia termasuk dalam mufrad tu rasanya. Mufrad nakis. Ada kan mufrad nakis? Korang murakkab nakis tu ada mungkin sebahagian yang musannif dalam kitab Ilmu Baham tu, murakkab nakis tu dia termasuk dalam kategori dia masuk dalam mufrad. Ya. Boleh jadi ada. Ya boleh jadi ya. Tak. Ada nakis tu saya dengar tu. Tapi dia tak sebut dalam bab ni ya. Bes. Wa huwa bermula ia qadiyah. Tengok ni. Ni kata ni. Ni kita kaedah kita apa ni? Al-atfu bi'au ya juzu ifradud dhamiri. Ni. Al-atfu bi'au ya juzu ifradud dhamiri. Wa huwa tu rujuk pada murakkab khabari boleh, nak rujuk pada qadiyah pun boleh. Sebab apa? Sebab dia atas dengan au. Al-atfu bi'au ya juzu ifradud dhamir. Harus untuk ifradkan dhamir. Kita nak ifradkan dhamir huwa tu boleh. Nampak ni? Kaedah kita. Wa dan bermula ia al-murakkab khabari tu ataupun qadiyah tu. Kullu murakkabin ihtamala sidqa wal kadhiba li zatihi. Tiap murakkab yang ihtimal ia murakkab tadi akan benar ataupun dusta. Li zati ai bin nazari ila zatihi. Bin nazari ila zatihi. Li zati itu sama-sama gitu ya. Kita dah kalau di pondok tu dia terjemah li zati ai bin nazari ila zatihi. Sebab lam dengan mana ila. Dengan ditilik kepada zatnya, zat murakkab. Itu rujuk pada murakkab. Jaga domain walad. Jadi tiap-tiap murakkab ihtimal ditanggungkan murakkab tu akan benar ataupun dusta dengan ditilik kepada diri dia. Dengan ditilik pada murakkab tu. Tengok contoh. Nahu arwaihu al-atariyatu tan'ashul jisma. Bau-bau yang dibangsakan pada atar. Atar apa minyak bau. Minyak wangi lah. Wangi atar. Ud. Atar tu bau wangi. Betul tak? Atar. Sebab tu dalam kitab
Hasyiah Hasan Al-Attar. Dia Hasyiah Hasan Al-Attar ni, dia ni tukang dia penjual minyak wangi. Hasyiah Hasan Al-Attar. Orang tanya kenapa Hasan Al-Attar? Sebab dia tu tukang jual minyak wangi. Tapi alim ilmu nahu. Syarah Azhariyah. Syarah Azhari tu Hasyiah Hasan Al-Attar. Begitu juga Hasyiah Hasan Al-Attar di atas Suja'i. Di atas apa tu? Mantik tu, Bin? Mantik ke makulat tak? Makulat. Hasyiah Hasan Al-Suja'i, betul lah. Suja'i makulat Suja'i tu. Dia juga. Orang jual minyak atar dia ajar Yaakob. Tapi alim ilmu nahu, alim ilmu makulat. Orang tukar jual minyak atar. Lepas tu nama dia Hasan Al-Attar. Boleh lah Lut apa? Oh, Lut jual ayam lah. Kalau ada saing-saing tu, puak-puak ni boleh gelar. Ada kawan-kawan pondok ramai 2-3 orang. Nama Syam. Syam Al-Attar. Tukar minyak wangi. Boleh jadi Al-Attar. Batu Hasan Al-Attar tu dia tukar minyak wangi, tapi alim ilmu makulat, alim ilmu nahu. Sebab tu dalam kitab Hasan Al-Attar tu, dalam kitab Azhari tu, dalam kitab lain tu payah ada. Dalam kitab Syekh Khalid ke, kitab Makudi ke, kitab Syarah Jumiah. Dia tak ada, walaupun kawakib sekalipun, masalah jumlah isim makrifah yang jatuh kemudian pada i'rab jadi hal. Tu tak ada dia. Dia dalam kitab tu kita jumpa. Dalam kitab tu ada. Duduk belakang sekali, cuba tengok belakang sekali. Telah kitab tu payah sikit dah. Dia macam kitab Suja'i. Qatrun Nada. Lebih kurang dia punya ibarat. Kebiasaan kalau di pondok habis kitab Suja'i tu, habis kitab Azhariyah tu, di bawah dia boleh naik Ibnu Aqil ataupun naik Suja'i. Tu peringkat yang minimum lah. Habis. Tengok dia kata, Ar-rawaihu al-atariyatu. Bau-bau yang dibangsakan kepada minyak bau ni, minyak wangi ni, tan isul jisma. Mensegarkan akan badan. Tu je Haji Yaakob. Dapat ni satu faedah dapat ni. Rupanya kalau bau-bau wangi ni, dekat kita punya pakaian, kita boleh segarkan badan kita je Haji Yaakob. Bukan ulama dia bukan saja buat contoh Contoh dia memberi makna dalam tu. Rupanya orang jual minyak atar ni segar sungguh dia dah. Badan dia segar. Tu jangan main. Orang perempuan pakai minyak wangi banyak. Menyegarkan. Aduh. Wallahu alam. Tapi sebut kita sebut Allah alam. Tapi janganlah masalah hukum fiqh tu kita cerita lain je aku. Tapi nak cerita kata boleh jadi kalau orang perempuan pakai kat rumah ke, orang lelaki ke, tak kisahlah. Boleh mensegarkan badan. Wallahu alam. Sebab ni memang ulama yang buat kitab ni memang dia bagi contoh tu contoh yang ada manfaat pada kita. Satu, an-nazafatu asasul qawaidis sihhiyati. Lepas ni siapa nak pergi buat kerja ambil mogalah ambil dia minyak suka pakai minyak atar balik habis segar badan tu suka ye balik saya minyak atar je Yaakob, memang saya suka minyak atar. Saya ada 5 minyak atar. Kalau yang mahal tu saya beli, jadi peminat juga minyak atar kita. Minyak atar ni oat ke Ustaz? Oat bukan oat kan? Dia bukan tak garu kisah kan? minyak atar Garu dia kan? minyak atar ni minyak wangi. Dia tak kisahlah. Batu mis. Tak apa, rasakan minyak wangi. InsyaAllah je aku lepas ni segar mengaji. Nak mengaji je, colek-colek. Sebab tu tengok, cuba kalau tengok kita pergi tempat-tempat belajar Habib, bila nak mengaji dia colek minyak wangi. Rasa tak? Kok. Kita pergi majlis-majlis Habib. Rasa tak je kok? Ada. Dia colek-colek minyak wangi. Rupanya ini cerita dia boleh mensegarkan badan.
Tapi Kalau kat dia Mekah, ngantuk. kalau kat Mekah tu dia orang bagi lah banyak. Ha. Tapi Salib tak kan. juga tengok. Kalau dia dah ngantuk dia jengor juga jengor juga. Kalau dah ngantuk tu jalan juga tapi nak cerita kata bersegarkan badan lah. Tu dia habis. An-nazafatu asasul qawaid sihiyyati. Kebersihan itu ialah asas bagi segala kaedah kesihatan. Oh. Memanglah kalau kita kebersihan tu itulah asas bagi segala asas-asas kesihatan. Maksud bila kita bersih, maka dia akan jadi sihat badan kita. Betul. Habis. Wa hadzal kismu, dan bermula ini kism ialah maudu'u bahsil manatiqati. Dan bermula ini perbahasan ni, bermula bahagian ni ialah maudu' bagi perbahasan ilmu ialah tajuk bagi perbahasan ulama-ulama mantik. Bukan maudu' mahmul tu Yin. Lama nak ingat tu. Siap. Ialah hantaran bagi perbahasan ulama-ulama mantik. Manatika, jamak bagi mantik. Habis. Al-murakkabu al-insya'i. Wahuwa kullu murakkabin. Ni insya'i ni bukan perbahasan kita ya, tapi nak bagi cerita jugalah. Bukan bahasa mantik. Sikit lagi nak habis. Kullu murakkabin la yahtamilu sidqa wal kaziba. Murakkab insya'i ni perbahasan usul fiqh ni, tak silap. Ialah tiap-tiap murakkab yang tidak menanggunglah yang murakkab tu akan benar ataupun dusta. Apa dia? Bayan pada kata murakkab. Min amrin, daripada suruh, au nahyin, au istifhamin, ataupun pertanyaan, ataupun nida, ataupun seruan. Macam mana contoh? Nahu taghrib. Atau fi amal tu ya. Kena ada. Tagharrab. Tagharrib ke tagharrib? Tagharrib bukan tagharrab. Tagharrib, hendak berdaganglah oleh kamu anil watani fi talabil ma'ali, daripada tanah akhir, daripada tanah air di dalam menuntut akan ketinggian-ketinggian. Ni boleh ambil ni. Sebab tu Haji Yaakob, kita apa orang kata merantau ni itu nak bagi menuntut apa? Akan ketinggian. Kalau kita duduk rumah, duduk kampung, dia tak jadi. Haji Yaakob. Lepas tu nak belajar tu dia kena tengok Haji Yaakob belajar dulu dekat Kedah dulu. Kalau kita tak merantau, payah kita nak menuntutkan cita-cita kita. Nampak tak? Nampak Haji Yaakob? Dia kalau mengaji tempat ni tak jadi. Budak kalau mengaji, ini faedah kita ni. Ni faedah ni, dapat faedah. Tagharrib anil watan. Hendak berdaganglah oleh kamu keluar daripada tanah air tu di dalam menuntut akan ketinggian-ketinggian. Apa tu? Maksudnya kita nak cari ilmu ke, nak cari pangkat, darjat ke, mesti keluar dari kampung. Kalau duduk dalam kampung kita, dia tak naik Haji Yaakob. Duduk gitulah. Kalau Haji Yaakob duduk kat Sabah Benam dulu, bila kecil sampai besar, bukan kata apa, tapi dia tak payah nak jadi orang sikit lah. Dia kena pergi keluar daripada daerah kita tu, baru kita nampak sikit. Baru kita boleh cari kedudukan kita. Ni memang betul. Kemudian, la tai'as min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tu nahi. Nampak ya? Tu nahi. Hal adaital wajibah nahwa dinika. Ni istifham. Adakah menunai oleh engkau akan kewajipan seumpama hutang engkau? Nampak tak dia? Semua tu ada maksud saja dia punya contoh ni. Nampak? La tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah.
Kena sikit dugah pun putus asa selalu dah. Jangan. Nampak ni? Ni amal ni nahi. La tai'as, jangan kamu putus asa. Ada tak menunai oleh engkau akan kewajipan tu seumpama hutang engkau? Adakah engkau menunaikan kewajipan tu seumpama hutang engkau? Kau dah bayar hutang ke belum? Soalan gitu. Ya Muhammad. Ni semua ni apa? Ini apa? Ini nidak. Ini contoh bagi nidak Ian. Ya Muhammadu. Ahsin ilan nas. Hendak baikilah oleh engkau. Hendak memperbaiklah oleh engkau kepada manusia. Habis. Wahazal kismu. Dan bermula ini bahagian. Bahagian apa ni? Al-Murakkab al-Insya'i ni. La yabahasu anhu al-manatiqatu. Tidak dibahaskan. Tidak membahaslah daripada mulakan Insya' ni oleh ulama-ulama mantik. Kemudian. Fanastakhlisu mimma taqaddama. Maka kami menuntut membuat rumusanlah kesimpulan pun boleh. Maka kami membuat kesimpulanlah mimma daripada barang yang terdahulu annal murakkaba tepi muka 16 ni. Annal murakkaba yang kasimu tamun nakisun. Tu bawah tu. Kemudian muka 16 tu Haji Yaakob. Tamun khabarun qadiyatun insya'un. Tapi qadiyah tu maudu'un bahsul itu hantaran bagi peribahasa manatik. Insya'i dak la yub'asu anu al-manatiqah. Habis itu. Ni nak payahlah masalah. Kena kata al-kulliyu. Insya'i ni dia bukan statement lah Ustaz ya. Dia bukan statement. Bukan statement. Kalau yang khabar ini segi suruh. Kalau khabar ini dia macam statement. Statement lah. Kalau insya' ini macam suruh, melarang, pertanyaan, suruhan. Suruhan. Ya. Kemudian kata al-kulliyu wal juz'iyu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tengok sikit lagi apa kita punya apa? Sufi. Hello Ustaz. Nak tanya Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz baca tu taqarrib ke tagharrib? Yang tadi tu Ustaz. Tagharrib bukan qaf hendak berdagang. Rain Rain. Kita lagu mana ya? Okey. Sebab saya punya qaf Ustaz. Ya lagu mana ya kita? Rain tu sebab dia berdagang Okey. Bukan taqarrib, bukan nak dekat nak. Okey. Kalau taqarrib tu apa maksud dia Ustaz? Ya? Kalau taqarrib tu apa maksud dia Ustaz? Taqarrib berdagang oleh kamu. Kalau yang apa yang ada nuskha tulis qaf, yang itu maksud dia apa Ustaz? Itu taqarrub tu, tak mana taqarrub dekatlah oleh kamu. Taqarrub. Taqarrib bukan taqarrub, taqarrib. Hendak mendekatlah oleh kau. Nak dekat apa? Dia kalau tengok ayat tu yang taqarrib betul, apa lagi ayat Amir? Taqarrib lagi? Taqarrib lah. Punya lepas ayat taqarrib apa? Anil watan. Dekat oleh kamu pada tanah air. Tak jadi. Atau tak jadi orang duduk kat tanah air sendiri. Dia kena keluar. Dia nak maksudnya cerita kata kita keluar ke tempat kita tu baru kita mencapai kita punya kejayaan. Ibaratnya kita mengaji tu Ayin kena Ayin. Dia tak duduk sambil dia tak usah ngaji tempat dia Terengganu dah. Duduk luar je dah. Spasi Ustaz. Terengganu kita Ustaz. Terengganu ni Terengganu kita je. Haji aku duduk Kedah lama. Dengan Haji Kedah. Betul Haji. Sembok Ustaz. Dapat pas sembok lah kat Citra. Habis tengok kita muka siapa je? Muka surat sebelah. Mana ya? Baru ni tidur kita. Topik. Wa takhsis sunnati bis sunnati. Oh situ dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baru ni baca kitab apa? Kitab tiga kitab asal nyerah asal ngantuk orang ni. Sebelum itulah. Usul fiqh pun tidur. Soalan tidur dah. Orang tanya tak khabar lah. Tanya apa dia? Kita baca pun tak tahu apa baca. Ni okey lah ni sedar lah ni. Baru ni baca kitab ni apa? Hadis tu lah. Masa tak nampak ke mana orang tanya lagu ni. Siapa tanya ya mana tanya kita tak ingat. Nak jawab tak boleh. Dia dah ngantuk tak boleh apa dah. Ni okey dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa takhsisu sunnatu bis sunnah. Situ ya. Taksis sunnatu bis sunnati. Dan taksis. Ni duk cara salah apa ni? Dia tinggal lama bahasa dia dah. Dia masalah pembahasan yang keempat itu masalah khas dan taksis. Taksis tu nak menentukan. Kalau khas tu lafaz yang ditentukan, lafaz yang menentu. Kemudian taksis tu pula kalau tengok dulu takrif dia, taksis tu mala yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Lafaz yang tidak termasuk daripada dua perkara. Maksudnya lafaz tu dia tidak bersangkut paut dia akan dua perkara. Kalau taksis, ini tempat yang kita taksis ni, nak mengeluarkan akan sebahagian daripada makna am. Madlul tu mana makna ni? Madlul panggil, makna panggil, mafhum panggil. Nak mengeluarkan akan sebahagian daripada makna yang khusus. Apa makna yang umum? Madlul am ini lafaz bagi am. Tengok. Dia kata wa takhsisus sunnatu bis sunnati. Tak kena. Wa takhsisus sunnati bis sunnati. Macam mana contoh? Kataksisi. Ada bagi contoh terus. Seperti mengkhususkan. Bila kata mengkhususkan, taksis itu kita maklum lah. Nak mengeluarkan akan sebahagian daripada makna bagi lafaz am. Seperti taksis hadis sahihaini. Seperti taksis oleh hadis sahihaini. Imam Bukhari Muslim lah. Apa tu? Fima saqat as-sama'u al-ushru. Dia masalah tanaman ni. Fima daripada barang tu apa? Kut. Ataupun kita kata zar'u. Dan daripada tanaman itu saqat as-sama'u. Dia kalau i'rab dia yin, fima tu khabar muqaddam, al-ushru tu mubtada muakhar. Ni masalah zakat ni. Masalah zakat. Dalam kitab Matori ada sebut ni. Fima minal qut ataupun minal zar'i, tanaman. Qut ni apa? Makanan yang mengenyangkan. Yin. Ma tu aminal qut. Qut ni qaf waw ta. Sabitlah pada makanan yang mengenyang itu, telah menjiruslah oleh, bukan menjirus oleh langit, oleh air lah. Telah menjiruslah oleh air tadi tu, sabitlah tu, al-ushru ada 1/10. Jadi nak kata keluar makanan mengenyang tu 1/10 daripada tanaman. Tapi tengok, takluk pada mana ni? Taksis sunnah bis sunnah tu bihadisiha. Kena ke tak? Bihadisah, bihadisihima. 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 Bihadisima. Betul lah. Dengan hadis kedua-duanya.
Sahihain lah. Itulah. Dengan hadis kedua-duanya sahihain itu, sama juga. Jadi ba tu tak lalu mana-mana. Taksis. Ya. Nanti sekejap. Nampak? Taksis bihadisihima. Boleh ingat? Dengan hadis kedua-duanya sahihain itu, laisa fi ma duna khamsati ausukin shadaqatun. Tidak adalah padanya pada tanaman. Ma tu azar'u. Kurang daripada 5 ausuk. Apa 5 ausuk? Dia 1 ausuk, yin. Berapa gantang? Kaedah kita kalau 1 ausuk dipanggil 60 gantang. Kalau 5 ausuk 250. Kena tak? 60 kali 5. 300 gantang. 300 gantang tu kena zakat tu. Ajar mana? Sedekah ni sedekah bekas sedekah tu. Maksudnya ni zakat lah. Sedekah tu wajibun lah. Yang atas tu 10% Jadi, tak? Yang atas tadi tu usro tadi 10% lah. Kalau tapi dia kita pastikan sunnah dengan sunnah, maksud kita ambil hadis yang ke belakang ni. Maksudnya dengan nak 300 gantang. Itu yang kena keluar tu. Maksud 1/10 tu kita tak tahu berapa 10%. Tapi dia taksirkan dengan kalau zakat padi tu Ustaz, kalau dia harapkan air hujan memang 10%, tapi kalau air di pam 5% je zakat padi tu. Biasa orang buat macam tu lah. 5%. 5% kalau air yang di pam. Kalau air hujan, dia 10% dia punya zakat dia. Sebab tu dia kata kurang daripada 5 ausuk. Itu sedekah wajibatun. Sedekah wajibatun. Tambah sikit kan. Sedekah yang wajib. Maksudnya wajib zakat ni benda itu mesti sampai nisab ni lah. Kalau tak sampai nisab dia, maka tak wajib zakat. 300 gantang. Dia kena kaedah kita 1 ausuk 60 gantang ni. Kalau 5 ausuk 5 kali 60 300 gantang. Tak sampai tu tak wajib zakat lagi. Ni 300 gantang ni nisab dia Ustaz ya? Nisab dia? Nisab. Oh ya. Habis. Tapi kalau padi biasa Ustaz, kalau padi dia biasa tak ikut nisab dia, ikut 10% 5% je kalau padi kan. Kalau padi lah. Tapi cuma dia sebab tu dia kata dia tahsin dengan hadis yang selepas tu. Dia nak ta'yin lagi. Soalan kata bila sebut taksir ni, maksudnya dia nak mengeluarkan sebahagian makna am tu. Dia 1/10 tu am. Kemudian lafaz am tu dia nak khususkan. Berapa tu? 5 ausuk. Itu yang sedekah yang wajib. Nampak Haji Yaakob? Sebab tu dia kata duna, kurang daripada 5 ausuk. Kaedah kata 1 ausuk 60 gantang. Nampak je kau habis. Dia 5 usuk ni, 300 gantang tu nisab ke jumlah zakat perlu dikeluarkan? Kalau 1/10 tu jumlah zakat yang dikeluarkan. Jumlah nisab. Ni dia panggil jumlah nisab. Dia kalau kita kata tiadalah ia azar'u tanaman itu kurang daripada 5 ausuk. Itu ialah sedekah wajibun. Kalau tak ada sampai 5 ausuk itu kalau dia kata fi maduna, tidak adalah pada tanaman itu yang kurang daripada 5 ausuk itu dipanggil sedekah wajibun. Maksudnya apa? Makna kata tak wajib
kalau benda itu tak sampai nisab. Maksudnya kalau wajib zakat tu mestilah sampai nisab. Ni nak cerita nisab dia ni. Ni nak cerita pasal ni, nisab. Ya betul lah, bab nisab ni, betul-betul. Ni bab nisab. Habis itu. Kemudian yang kelima, wa takhsisul kitab bil qiyas. Ini yang qiyas pula. Kaqauli ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surah An-Nur. Ini menentukan Al-Quran dengan sebab qiyas. Bila sebut taksir kita maklum Nayan. Nak mengeluarkan sebahagian daripada makna bagi lafaz am. Tu kena ingat tu Yan. Kena tahu taksir khas lain. Bukan kata taksir tentu-tentu tu. Kena tahu makna dia Yan. Maksudnya sebahagian daripada qiyas tu ada, tengok. Az-zaniyatu wazani, dan memela orang perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Fajlidu, maka pukullah oleh mereka itu tiap-tiap salah seorang daripada mereka itu mi'ata jaldah, 100 rotan. 100 kali. Surah An-Nur. Fa innahu khussa minha al-ummatu. Maka sesungguhnya hal wa sya'na ditentukan daripadanya daripada kullu wahidin minhuma tu. Al-ummatu akan umat. Ditentukan bagi umat. Kena ada. Al-ammatu yin, hamba. Hamba perempuan. Ditentukan daripada azaniyah tu. Tu rujuk azaniyah. Boleh. Maka sesungguhnya hala wa sya'na ditentukan bagi orang perempuan itu akan hamba perempuan. Kalau hamba perempuan, fa'alaiha, maka wajib di atasnya. Fayajibu alaiha tu ya. Maka wajib di atas ammah, hamba perempuan tu, nisfu zalika. Iaitu separuh daripada mereka itu, apa? Mi'ata jaldah. 50 saja. Kalau orang hamba perempuan berzina, itu kena 50 sebatan. Tapi biqaulihi ta'ala, khusus takluk pada khususin. Ditentukan amal tu dengan kata Allah Ta'ala. Situ. Fa'in atayna bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Dan jika datanglah oleh hamba-hamba perempuan tadi bifahishatin, dengan perkara yang keji. Ni. Tak kira hamba perempuan apa. Fa'in atayna, maka jika datanglah oleh hamba perempuan tadi bifahishatin, dengan perkara yang keji. Perkara yang keji ni apa yang tulis? Ini zina lah. Ayat zina. Fa'alaihinna. Ini dia kata tafsir ni. Dengan Al-Quran ni. Maka wajib di atas mereka itu, mereka itu hamba, nisfu, separuh. Separuh daripada perkara alal muhsanati, daripada wanita yang merdeka. Minal azab. Apa dia ma'alal muhsanat? Bayang pada ma'yin. Apa dia barang yang di atas muhsanat? Iaitu daripada azab. Daripada siksaan. Jadi orang perempuan wanita yang berzina, dia tak sama dengan hamba perempuan yang berzina. Hamba tu 50. Tu maksud dia. Tengok ni.
Wal abdu. Wal abdu ini. Fa hukmul abdi. Maka bermula hukum hamba itu. Fal qiyas ini fahuwa. Maka bermula ia hamba itu. Al qiyasu alal ammati fi nisbi aidan. Hamba al-abdu ni dipanggil hamba lelaki, Haji Yaakob. Ni kata qiyas ni Haji Yaakob. Dalam Quran Haji Yaakob dia sebut Perempuan dia. Hamba perempuan. Lepas tu dia sebut qiyas. Qiyas ni ulama. Qiyas apa? Wal abdu. Ini fa hukmul abdu, maka bermula hukum bagi hamba itu, hamba lelaki lah, al-abdu. Fal qiyasu ini fahuwa al-qiyasu. Maka bermula ia tu. Dia mengeluarkan hukum tu melalui kias lah. Hukum qiyas. Tengok. Fahuwa, maka bermula hukum hamba tadi tu al-qiyasu alal ammati. Dikiaskan di atas hamba perempuan fi nisbi pada nisbu aidon ai kama fil ammati. Aidon ai kama fil ammati. Seperti mana pada hamba perempuan. Habis itu, sikit lagi. Wa takhsisus sunnati bil qiyasi. Ini sunnah hadis dari Al-Quran. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Siap. Jatuh apa? Ala ke li? Lam ya. Kitab tu alal wajidi yahullu irduhu wa uqubatuhu. Alal wajidi tu wajib, lazim. Kalau cari tu layul wajidi. Layu eh? Kita ni. Bulu Maram. Betul. Layul wajidi yahillu irduhu wa uqubatuhu. Kena. Dia panggil layu ni, dia panggil idafat masdar pada fa'il. Tak terjemah ke mana tu layu? Apa? Mendengar, bukan siapa yang panggil? Layu. Layu ni dipanggil pendengar apa? Ni minta hutang ni. Tak ingat. Bukan alam layu tu. Tak ingat makna. Layu ingat je. Layu. Tak ingat. Ni tak ingat makna ni Hadir, kita tengok balik Hadir ni. Dia tak cerak mana hadir ni. Irduhu, kemaluannya dan siksaannya. Layul. Nanti tak. Ada tak lagi. Sekejap Tengok kamu je. Ustaz, ni ada ni. Orang layul wajidi yuhillu ni orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang. Maka halal perobatannya dan menghukumnya. Yahillu.
Maksud halal lah. La yulwajidu. Dia dapat masdar pada fa'il. Dia dapat masdar pada fa'il. Macam ni tadi. Maksud ni. Orang yang menangguh. Orang Penangguh mampu, hutang. orang mampu Dia yang gini. Orang yang menunda-nunda. kaya dah. Nampak dah. Dalam kitab syawat tadi ada orang yang menangguh hutang tapi dia kaya. Dia kaya tapi menangguh hutang. Tu dia. Betul ya? Tangguh hutang. Menunda-nunda. Tapi dia orang yang kaya. Dia orang Kita kaya. tahu. Tapi dia orang yang kaya. Al-wajid. Penangguh hutang yang kaya itu. Yahillu. Halal lah ia. Maksud halal ni apa? Dibolehkan. Irduhu akan keaibannya. Kemaluan. Keaiban ni maksud aib dia lah. Boleh kita ceritakan boleh kita cerita aib dia. Kita boleh cerita aib dia dan juga ukubah dia. Kita boleh seksa dia. Seksa ni maksudnya kita boleh hukum dia. Tu ukubah. Betul kadang-kadang. Penangguh hutang yang kaya. Dia kaya tapi dia tangguh hutang. Itu tu boleh kita yahillu. Boleh kita huraikan, boleh kita ceritakan akan keaibannya dan dengan juga kita hukumkannya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa hadza, dan bermula ini. Ini halu irdihi wa uqubati tu. Fi ghairil walidi ma'a waladihi. Ini tak sama. Ini hadis ni sabitun lain daripada bapa serta anaknya. Masalah ayah dengan anak tak boleh cerita benda ni. Nampak je? Memang kita kaya orang bapa orang, tapi nak cerita kalau anak tak boleh. Anak dengan ayah tak boleh. Pak dengan anak tak boleh. Amma huwa. Adapun bermula ia. Amma huwa al-walid ma'a waladihi tu. Fa innahu la yahillu arduhu wa uqubatuhu. Maka tidak diboleh kita huraikan. Kita tidak boleh ceritakan akan keaibannya dengan kita hukumkan dia. Ahadihima. Ardihi ardi ahadihima. Yen. Wujud domain ahadihima. Nak cerita aib ayah tak boleh, nak cerita aib anak tak boleh. Walaupun kaya tak boleh. Tu dia. Sebab apa tu? Kiasan. Ni kias ni Haji Yaakob. Kerana kias ala adami qauli ufis sabiti. Kerana kias di atas ketiadaan boleh dikata ufis sabiti. Kan kata uf itu yang sabit dengan kata Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uf. Jangan kamu kata bagi kedua ibu bapa kamu tu, al-walidain tu, Jangan kata tu bil aula. Ingat. Betul dia bil aula. Maksudnya semetelah lagi lah kita dah buat dengan mak bapak kita tu, keras hati, apatah lagi tersebut lagi dah tak boleh. Tu cerita dia. Tu nak kira itulah. Apa cerita? Kemudian kata al-mabahasul khamisu bin naskhi, pada nasakh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adata darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakum